Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk berada dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan. Majlis yang menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, dan menceritakan tentang kelebihan Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allah menyebutkan, siapa lagi kalau tidak Nabi Muhammad, manusia yang terhebat di muka bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kelebihan-kelebihan beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baginda mempunyai akhlak budi pekerti yang terbaik. Dan kita buat majlis yang seumpama ini, baca ayat Quran, sebut tentang Nabi Muhammad, sirah nabawiyah, kita bertasbih, berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan majlis yang penuh dengan keberkatan, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makasih kepada pihak Tahfiz Intan, Al-Fadil Ustaz Ustaz Idrus, Al-Fadil Ustaz Azhari, dan juga tak dilupakan dengan kita Habibna Habib Muhammad bin Ahmad As-Saggaf dan semua Al-Jufri, masya-Allah. Afwan. Dan pada semua para asatizah dan pada semua yang hadir pada malam ini, dan semua yang sedang melihat live sama dengan kita pada malam ini, dengan sedikit tausiah dan peringatan untuk diri saya sendiri, hamba yang al-faqir, yang hina, yang penuh dengan segala kekurangan. Pada malam ini kesempatan yang diberikan untuk kita sama-sama sedikit merenungi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya manusia untuk menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amat beruntung. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntung orang yang pernah melihat aku dan juga beriman dengan aku, melihat aku dan beriman dengan aku. Baginda bersabda, satu riwayat baginda berkata sebanyak 3 kali. Tetapi Nabi ulang balik, "Tuba liman lam yarani wa amana bi." Lebih beruntung mereka yang tidak pernah melihat aku tapi mereka beriman dengan aku. Mudah-mudahan kita tergolong, dan insya-Allah kita yakin kita tergolong dalam golongan mereka-mereka yang walaupun tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kita beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, adik-adik, anak-anak, sahabat yang hadir pada hari ini dan yang melihat live. Pada sebelum saya kesempatan yang untuk kita ceritakan tentang sedikit kisah ataupun kelebihan Nabi Muhammad, saya nak bahagikan insya-Allah kalau dalam kesempatan ini, pertama sekali kita nak sebut dalam masa yang singkat ini, pertama sekali dalil, adakah kita dibenarkan untuk membuat majlis-majlis maulid seumpama ini, sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana terdapat hadis yang sahih. Kalau saya riwayatkan, kalau saya sebutkan, di antaranya hadis sahih Muslim, hadis nombor 1162, di dalam juzuk yang ke-8, jilid yang ke-4, disebutkan hadis dalam kitabus siyam, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dalam kitabnya sahih Muslim, bahawa lamma su'ila an siyam yaumil itsnain qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang bagaimana baginda sering berpuasa pada setiap hari Isnin, baginda bersabda, hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Baginda menyambut hari kelahirannya. Baginda sambut hari kelahirannya
sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah lahirkan dan datangkan Nabi Muhammad ke bumi, di permukaan bumi ini, bahkan di dalam alam ini, rahmatan lil alamin, dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Sekali lagi saya baca sikit dengan kelebihan seperti mana yang disebutkan oleh almarhum Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Khasais Ummah Al-Muhammadiyah. Bagaimana beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka sebelum tu kita lihat di sana para ulama menyebutkan, Al-Habib juga dalam kitab dia, satu lagi kitab dia, cerita tentang maulid dan dalil-dalil di sana beliau datangkan hampir 20 dalil. Antaranya beliau datangkan dengan hadis yang sahih di dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan dalam Kitabun Nikah, hadis 5101. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam Al-Musannaf, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juzuk 1 muka surat 224, Asy-Syaibani dalam Hadaiqul Anwar juzuk yang pertama muka surat 134, Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah juzuk yang ke-9 muka surat 76. Hadis ni masyhur, diriwayatkan dalam sejumlah daripada para ulama ahlul hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meringankan azab Abu Lahab pada setiap hari Isnin kerana beliau menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan beliau menjadi penentang Nabi Muhammad, bahkan penentang yang paling kuat, sehingga tidak ada manusia yang lebih dibenci oleh Allah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang paling dimurkai oleh Allah selain daripada Abu Lahab. Dengan kata Allah, celaka Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada manusia yang paling dimurkai oleh Allah sampai Tuhan cela, Tuhan hina sebegini rupa. Yang disebutkan dalam Quran. Bawa satu surah cerita daripada mula sampai habis, tak cukup Abu Lahab sekali dengan isterinya. Yang kerja mereka adalah menghina Nabi Muhammad. Kerja mereka adalah merosak perjuangan Nabi Muhammad. Walaupun begitu keadaan mereka, tetap juga Allah ringankan Abu Lahab pada setiap hari Isnin. Diperlihatkan satu mimpi kepada saudara pada Abu Lahab, namanya Sayyidina Abbas, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diperlihatkan bagaimana setelah beberapa hari kematian daripada Abu Lahab. Lalu dalam mimpi itu, ni dalam hadis ni dicerita, mimpi daripada Sayyidina Abbas, bahawa dia berada dalam keadaan yang susah hati, dan kemudiannya ditanya kenapa. Kemudian dia ceritalah, aku ni membangkangi, mengingkari perintah Nabi Muhammad, tetapi kecuali Allah ringankan aku pada setiap hari Isnin. Ringan, bukan angkat terus. Bayangkan Abu Lahab yang memang kufur kepada Allah dan Rasul. Abu Lahab yang menentang Allah dan Rasul, menghina Allah dan Rasul. Tengah macam ni punya dahsyat manusia, sejahat-jahat manusia, sehingga didatangkan Fir'aun. Tak ada surah cerita pasal Fir'aun saja. Punya jahatnya Fir'aun lawan Nabi Musa AS. Tak ada satu surah cerita Fir'aun daripada mula sampai habis. Tapi jahatnya Abu Lahab daripada mula sampai habis Tuhan cerita dalam surah, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sampailah habis cerita pasal Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab. Tak cukup Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Cerita lagi pasal bini dia. Tengah lagu tu punya jahat, masih lagi Allah ringankan azab kepada beliau. Ini semua dalil daripada Sahih Al-Bukhari, daripada Sahih Muslim. Di sana terdapat hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmidzi. Bagaimana satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis berkaitan tentang fadilat hari Ashura. Bagaimana satu hari, kata Nabi dan para sahabat, akhir-akhir umur Nabi, baginda berjalan pergi lalu di satu kawasan daripada perkampungan Ahlul Kitab. Maka lalu Nabi kata, hari apa hari ini? Mereka berkata, hari ini adalah hari Ashura. Kami menyambut dan membesarkan hari ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan Musa daripada jengkaman Firaun. Maka kami rasa syukur yang tidak terhingga di atas kemenangan Musa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama dan lebih layak untuk berpuasa berbanding kamu.
Sebab kamu ahlul kitab, dia kata je ikut Nabi Musa. Padahal mereka tak ikut Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Sebab Taurat suruh ikut Nabi Muhammad. Injil suruh ikut Nabi Muhammad. Mereka kufur pada Allah dan Nabi Muhammad. Maka macam mana mereka ikut Musa dan Isa? Maka sebab Allah Ta'ala turun dalam Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Kalau kamu wahai Yahudi, al-Yahudu wan Nasara, wahai ahlul kitab, tuhibbuna Allah, kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukum Allah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Tapi dia tak mau juga. Maka sebab itulah kata Nabi SAW, kalau aku hiduplah pada tahun yang akan datang, nescaya akan kupuasa 9 dan 10, Tasu'a dan Ashura, supaya berbeza dengan keadaan Yahudi dan Nasara. Kita hidup ni disuruh apa benda pun, jangan sama dengan Yahudi dan Nasara. Sebab kita duk baca hari-hari dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, minta pada Allah, ya Allah, tunjuklah jalan yang lurus, ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak mau al-maghdubi alaihim, kita tak mau ikut, waladdallin, kita tak mau ikut juga golongan yang sesat. Al-maghdubi alaihim al-yahud, waladdallin, dan ad-dallin itu adalah an-nasara. Kita tak mau. Yahudi dan Nasara, mereka adalah simbol kekufuran. Itu bukan berarti kita boleh ikut non-Muslim yang lain daripada Yahudi dan Nasara. Tetap juga, bila sebut Yahudi dan Nasara, mereka ni, Yahudi dan Nasara ni, adalah dua jenis golongan kufur kepada Allah, simbolik kepada kekufuran. Kalau Yahudi, Nasara, yang ahlul kitab ini sembelihannya kita boleh makan, nah, masih lagi kita dibenarkan berkahwin dengan ahlul kitab. Nah, bagi yang lelaki Muslim kahwin dengan perempuan ahlul kitab, hukum ada. Tapi nak bahas tentang bab perkahwinan dan sebagainya itu panjang lebar. Ulama bincang dalam kitab-kitab fiqh. Dah nak carilah ni ahlul kitab pun dah tak ada dah. Yang ada bahlul kitab berlambak dalam dunia. Ahlul kitab saya tak tahu cari di mana. Bahlul kitab memang berlambak. Kan? Bahlul kitab ni tak arti baca kitab lah ni. Kan? Berlambak dari masjid. Hak tak arti baca Quran. Hak tak arti baca kitab. Hak tak tahu apa. Hak tak mau semayang. Ini semua orang panggil apa? Bahlul kitab. Kita orang Melayu sebut bahlul ni kira tak boleh pakai. Di negara Arab, bahlul ni wali Allah ni. Jangan buat main tu. Nama kata bahlul ni. Orang baik wali Allah. Main-main tempat kita bahlul jadi tak guna. Faham tak? Bila jadi tak guna, kita pun jadi macam mana? Bila sebut tak guna, sebut bahlul lalu. Kan? Tambah orang Pulau Pinang, orang utara ni, dia bahlul ada, dia samdul ada, dia tolul pun ada. Yang tu lagi teruk. Yang tu lagi teruk. Kan? Kan? Saja sebut lah kan. Baik. Di sana terdapat hadis yang begitu banyak yang menceritakan tentang kelebihan Nabi Muhammad SAW. Cukuplah kalau saya katakan, dan manusia yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad, dalil berlambak kalau buka kitab dia malas. Dia buka kitab jadi panjang. Nampak pukul 10.30 lah. Kan? Buka kitab dia jadi panjang. Dia point tu terlalu banyak. Cerita dulu apa yang terlintas dulu. Saya kita buka kitab kan? Kan? Jadi di sana dalil terlalu banyak tentang kelebihan Nabi Muhammad. Cukup saya katakan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah tak akan mengazabkan siapa-siapa yang ada Nabi Muhammad beserta dengan dia. Dan sudah pasti kita bersama dengan Habibana wa Syafi'ana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dalam hati kita. Di dalam otak pemikiran kita. Dalam jiwa dan perasaan kita di saat ini. Kita sedang membayangkan betapa sempurnanya Nabi Muhammad. Dengan kejadiannya, kita mengaji kitab Asy-Syama'il. Kita mengaji tentang betapa sempurnanya kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah nabawiyah. Kita belajar macam mana sempurnanya kehidupan yang Allah aturkan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Yang tidak ada serba kekurangan seperti mana manusia lain. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita ikuti dan kita contohi Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazabkan siapa-siapa yang ada Nabi Muhammad beserta dengannya
Walaupun jasad Nabi Muhammad tidak beserta dengan kita, walaupun jasad Nabi Muhammad ada ribuan kilometer daripada kita, walaupun Nabi Muhammad telah wafat dari sudut jasadnya dah 1400-500 tahun yang telah lalu, tetapi kita berada bersama dengan Nabi Muhammad dalam hati, jiwa dan perasaan kita. Dengan salawat yang kita kumandangkan, dengan puji-pujian yang kita sebutkan. Siapa lagi manusia yang kita nak puji di atas muka bumi ini? Manusia yang dipelihara oleh Allah. Manusia yang pernah bertemu dengan Rabbul Jalil Allah pada malam Isra' wal Mi'raj. Yang tidak pernah ada makhluk di permukaan bumi ataupun di dalam alam ini yang pernah diberikan kemuliaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Hatta Jibril alaihi salam, para ulama sepakat sehingga detik ini, dan sehingga berlakunya kiamat, malaikat mana pun tak pernah bertemu dengan zat Allah yang maha mulia kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rasa berbangga sebab itu adalah nabi kita, bukan nabi orang lain. Nabi siapa? Nabi siapa? Tak cukup kuat, masih cerai lagi. Termasuk yang ada dalam live sekarang ni. Nabi siapa? Keluarkan daripada hati, jiwa dan perasaan tanpa rasa malu, tanpa rasa segan, tanpa rasa akan diperli ke akan dibuat apa oleh sesiapa. Tanpa ada apa-apa perasaan, rasa Nabi kita, Nabi saya, dengan penuh bersemangat. Bila sebut tentang Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi saya. Oh, Nabi kita, dengan penuh semangat. Kita tak payah rasa malu. Siapa dia Nabi Muhammad ni? Muhammad Nabi saya, ikutan saya, pemimpin saya, kekasih Allah, kekasih saya. Betul tak? Kena rasa perasaan macam tu. Jangan rasa malu. Jangan rasa malu nak mengaku kita ni umat Nabi Muhammad. Sebab Allah berikan dengan macam-macam kelebihan, dengan khasais al-ummah al-Muhammadiyah, dengan kelebihan yang disebutkan oleh para ulama. Sebelum daripada almarhum Said Muhammad bin Alawi al-Maliki menyebutkan, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala karang kitab tebal 2 kali Quran, 2 jilid dengan namanya Al-Khasais Al-Kubra. Beliau menyebutkan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad terlalu banyak. Diringkaskan oleh almarhum Said Muhammad bin Alawi al-Maliki. Beliau menyebutkan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad. Yang pertama, saya nak sebut hari ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Saya tahu bila kita buat majlis, semua orang cerita pasal kelebihan Nabi Muhammad, kelebihan Nabi Muhammad. Nah, maka kita pelbagaikan. Kita bagi peluang pada ustaz-ustaz kita yang lain untuk menceritakan tentang kelebihan Nabi Muhammad. Saya tak ketinggalan juga ambil sikit sebut 1-2 poin sebentar tadi. Tapi kita nak kaitkan juga. Tadi kita dah bagi dalil kenapa kita perlu sambut maulid. Kerana Nabi juga sambut Maulidur Rasul. Okey? Sebut maulid, jangan sebut maulud. Orang Melayu disebut sambut apa? Kami sambut maulud. Saya pun ramai kot, mana jadi maulud? Mungkin dia makan pulut kot. Itu tak tahu. Sebut maulid, hari kelahiran, tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Kita dah ceritakan tentang dalil. Kita dah cerita tentang kehebatan Nabi Muhammad. Dan kita cerita terakhir tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan ummah al-Muhammadiyah, seperti mana yang disebutkan, saya bagi ringkas macam kita jadi panjang. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan keyakinan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Allah tak pernah berikan kepada umat yang lain. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat diriwayatkan bahawa kata Nabi, ma u'tiyat ummatun minal yaqini ma u'tiyat ummatun minal yaqini afdala mimma u'tiyat ummati. Tidak ada satu kelebihan yang dianugerahkan kepada umat, sesuatu umat berbanding dengan kelebihan yang Allah berikan, keyakinan yang begitu mantap kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok hari ni ada orang sanggup mati demi agama Allah. Ada orang sanggup mati demi agama Allah. Para sahabat sanggup mati demi Allah dan Rasul. Selepas pada tu kita tengok generasi demi generasi akan wujud manusia-manusia, mereka-mereka yang bersikap lemah lembut dengan orang-orang Islam.
dan juga bersikap tegas dengan orang-orang kafir, dan lebih-lebih lagi yang menghina Allah dan Rasul. Kita boleh tengok manusia yang yakin. Kalau kita tak yakin, kita tak semayang hari ni. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad, pasti ada keyakinan. Kita tak pernah tengok dosa dan pahala. Kita tak pernah nampak pun syurga dan neraka. Tetapi kita masih lagi sanggup mai berhimpun, duduk mengaji, hafal Quran, baca kitab, sembahyang, sembahyang, zikir, tahajud, buat macam-macam. Semata-mata kerana keyakinan yang mantap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah diberikan keringanan hukum. Antara keringanan hukum diberikan, saya buat ringkasan disebutkan di sini, antara keringanan Allah Subhanahu wa taala meringankan pada umat Nabi Muhammad berbanding Bani Israel satu ketika dulu. Maka mereka kalau pakaian mereka kena najis, dia kena gunting tampung dengan kain lain. Umat Nabi Muhammad diberikan keringanan, tak payah tampung, ambil basuh, najis mughallazah, najis mutawassitah, najis mukhaffafah, basuh yang ikut kaedah aturan basuh, dah suci, tak payah kita nak potong-potong lagi kita punya baju. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan makan dengan perempuan haid. Umat yang terdahulu, bila isteri mai haid, terpaksa mereka asingkan isteri mereka duduk asing. Tetapi umat Nabi Muhammad, isteri haid, walaupun dia haid, tak jadi masalah. Satu hari Nabi pernah pegang Aisyah. Lalu Aisyah, dia nak cuba lari-lari sikit. Mungkin dia terpengaruh pada awal-awal tu, dia terpengaruh dengan budaya-budaya lain. Maka dia cuba asingkan, dia rasa diri dia kotor dengan najis. Dengan haid, dia junub. Maka akhirnya Rasulullah kata, haid kamu bukan berada di bibir mulutmu. Haid kamu bukan berada di tanganmu, wahai Aisyah. Mai sini, duduk di sebelah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat martabat wanita. Ini kelebihan khusus pada umat Nabi Muhammad. Saya sebut beberapa benda yang sempat. Antaranya, qisas yang diberikan pada umat Nabi Muhammad. Kita tersilap pergi bunuh orang, maka ada hukum qisas, bunuh balik-balik. Kalau umat terdahulu, dia kena bunuh diri. Dia nak bertobat, dia nak qisas, dia kena gali lubang, kan? Buat macam Tom and Jerry kan. Bisa tengok gambar Tom and Jerry. Dia takut gali lubang siap-siap. Kartun tu cukup famous memang kan. Dia gali lubang, dia tunggu siap-siap, bubuh siap batu nisan lagi. Tu cerita umat yang terdahulu. Umat lah ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad tak perlu, cukup dengan syarat-syarat taubat. Kita tinggal, kita menyesal, kita tak ulang balik dan sebagainya, cukup. Yang keempat, tadi qisas. Untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat terdahulu, kalau qisas dia, kalau dia buat satu kesalahan yang tu ya qisas, tetap qisas. Tidak ada keringanan. Untuk umat Nabi Muhammad, selain pada qisas, ada diat. Dia ada apa? Ada ganti daripada bunuh balik dengan 100 ekor unta, dengan berapa ekor unta, dia bagi putih tangan ke dan sebagainya. Ada keringanan. Tapi umat dulu tidak ada keringanan. Umat yang terdahulu, sesuatu yang terjadi dalam diri mereka, walaupun dalam keadaan mimpi, dikira salah. Umpamanya mereka tidur lalu mereka berzina, dikira sebagai salah. Umat Nabi Muhammad, apa yang dia mimpi, apa yang dia hanya bayangkan dalam pemikiran dia, belum lagi dianggap sebagai suatu kesalahan. Melainkan kalau dia buat benda tu secara terang-terangan. Yang kelima, yang keenam, balasan azab yang disegerakan kepada umat terdahulu. Dia bangkang saja hukum Tuhan, turun api daripada langit, bagi cash. Tapi umat Nabi Muhammad, Tuhan tangguh. Tuhan bagi sikit-sikit saja peringatan. Bagi COVID, orang dah takut dah. Takut kalau main masjid, pergi semayang bagui. Tapi duk takut-takut tak pergi masjid. Ni takut passion. Apa lagu ni? Itu dia. Takut, orang lagi takut, lagi pergi masjid, lagi buat amal ibadat, lagi rajin nak dengar ceramah agama dan sebagainya. Berapa live apa orang? 17. Cerai gila. Cerai gila. Ni apa live? 12. Alah. Share lah yang duk tengok tu. Biar bagi orang-orang lain sama boleh tengok. Kan? Tu takut COVID tu. Tu takut COVID. Boleh 12, 15, 18. Cerai. Takut apa lagu tu? Orang betul-betul takut,
benda-benda yang bersifat keagamaan, lebih-lebih lagi majlis-majlis maulid seumpama ini menjadi satu kegemaran dalam kehidupan dia sebab dia berselawat ke atas Nabi. Lagi saya sebut, ada 5 benda kita kena buat untuk kita nak dapat syafaat Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar. Kita penting sangat kepada syafaat Nabi Muhammad. Sebelum tu, yang ke-6, yang ke-7, diharamkan bekerja pada hari Sabtu pada umat yang terdahulu. Tetapi pada umat Nabi Muhammad diberikan keringanan. Hari Sabtu tak haram, hari Jumaat pun tak haram. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Habis semayang apa semua, selesai apa tinggal jual beli dulu, lepas itu habis. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Selesai semayang, keluarlah bertebaran di muka bumi Allah. Yang tak bagi itu hanya pada waktu Jumaat sahaja. Untuk kita nak pergi semayang Jumaat, dengar khutbah, lepas pada tu dia haruskan untuk kita bekerja. Sebelah pagi kita boleh kerja, sebelah petang kita boleh kerja, sebelah malam kita boleh kerja, walaupun pada hari Jumaat. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat yang terdahulu, haram makan binatang yang baik-baik ataupun makanan halal. Banyaklah benda-benda yang mereka tak boleh makan, tetapi dihalalkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu tidak boleh solat melainkan pada tempat yang khusus. Masjid lah, ataupun dipanggil ma'bad, tempat ibadat. Umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh permukaan bumi ini untuk umat Nabi Muhammad adalah masjid. Bayang atau mana pun. Janji suci, cukup dia punya syarat, menghadap kiblat, tutup aurat, cukup dia punya syarat dia. Semayanglah di mana-mana saja muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang ke-10, nak buat amal ibadat untuk umat terdahulu hanya bersuci dengan air sahaja. Untuk umat Nabi Muhammad, kalau tak ada air boleh guna apa? Boleh guna batu. Tak ada air boleh guna apa? Boleh guna debu, boleh tayamum. Nak istinja tidak ada air boleh guna apa? Boleh guna batu. Bahkan ada ketika-ketikanya najis juga harus sekiranya tidak ada air. Ini dibincang dalam kitab-kitab fiqh. Contohnya, kalau kita nak samak kulit bangkai. Katakanlah kita nak samak kulit bangkai, nak buang dia punya saki-baki, dia punya lendir-lendir dia, nak kita jemuk bagi kering, kita nak bawa kapok ke, nak buang, dia tak mau keluar. Terpaksa ambil taik burung, ambil sapu, supaya taik burung ni dia bersifat dia tajam. Dia macam mana kapok tu. Kalau kita sapu taik burung tu, kalau kita tonyo, dia boleh keluar daki-daki daripada, berarti solid semata-mata, kulit. Maka pada ketika tu dia dikira sebagai sama. Masya Allah. Ada ketika-ketikanya najis juga diharuskan. Ini kelebihan yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dalam kelebihan yang ketiga. Disebutkan kelebihan umat Nabi Muhammad. Umat pilihan Allah. Umat terdahulu mereka merasakan mereka umat pilihan Allah. Tapi Allah tak pernah menyebutkan mereka umat pilihan Allah. Yahudi dan Nasara, mereka kata kami nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Padahal Allah tak pernah mengiktiraf mereka adalah anak-anak Allah. Allah tak pernah mengiktiraf mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Tapi mai pada umat Nabi Muhammad, apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat Nabi Muhammad ummatan wasata, ay ummatan khiyara. Kami jadikan kamu umat Nabi Muhammad umat pilihan Allah. Allahu Akbar. Kita dipilih oleh Allah, umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, muslimin, muslimat, adik-adik, semua yang hadir untuk kita pada malam ni, saya nak ajak sikit, ada 5 perkara kita boleh buat untuk kita nak kenal Nabi Muhammad. Nak kenal Nabi Muhammad, nombor 1, belajar Asy-Syama'ilur Rasul. Belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad.
Macam mana Nabi Muhammad makan, macam mana minum, macam mana duduk, macam mana tidur, macam mana berjalan, macam mana bekerja, macam mana berkeluarga. Belajar tentang Nabi Muhammad. Asy-Syama'ilur Rasul. Tentang kepribadian Nabi Muhammad. Ini kalau nak kenal Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak rindu. Tak kenal maka tidak akan mai satu perasaan untuk memperjuangkan kehidupan Nabi Muhammad. Yang kedua, nak kenal Nabi Muhammad, belajar tentang khasa'isur Rasul. Sesuatu hukum kelebihan yang Allah tak pernah beri pada umat terdahulu. Allah tak pernah beri kepada nabi-nabi yang lain. Hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar khasa'isur Rasul. Yang ketiga, kita kena belajar ilmu dalailur Rasul. Dalil tentang kehebatan nubuwah Nabi Muhammad. Dalil tentang kelebihan Nabi Muhammad. Dalil tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita kena belajar ilmu sirah ar-Rasul. Macam mana perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita kena belajar ilmu syariatur Rasul. Bagaimana tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni 5 ilmu kita kena belajar untuk kita kenal Nabi Muhammad. Untuk kita nak dapatkan cinta kepada Nabi Muhammad, ada 5 amalan. Pertama, banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selalu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat. Jadi kita buat majlis macam ni. Mak Tafiz ni pilih untuk nak buat Maulidur Rasul setiap hari selama 40 hari. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita puji. Ini satu sikap yang terbaik. Bukan senang. Kita nak buat majlis-majlis yang macam ni. Kadang-kadang 2, 3, 4 hari okey. Takut sekali lagi lepas seminggu, 2 minggu dia main cerai pula. Tak boleh cerai dah. Benda ni kena semangat. Hari ni seperti mana hari mula. Esok seperti mana hari pertama. Lusa seperti mana hari yang pertama. Kalau dia rasa, malah punya hari dia duk buat. Itu nampak kata, iman kita dah mai cerai. Iman dah mai pudak. Tapi kalau iman yang mantap, setiap hari Maulidur Rasul seperti mana hari yang baru. Dengan begitu bersemangat untuk Maulidur Rasul. Yang kedua, jangan lupa bacakan doa. Doa yang disebutkan sebagai doa Al-Wasilah. Apa dia doa Al-Wasilah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kelak di dalam syurga akan ada satu singgah sana kerusi seperti mana seorang raja, yang kerusi yang begitu besar, singgah sana di dalam syurga yang dinamakan sebagai kerusi Al-Wasilah. Sesiapa yang berdoa kepada Allah supaya kerusi itu diberikan kepada aku, kata Nabi Muhammad, semua Nabi pun berebut nak kerusi itu, kerusi kemuliaan. Siapa dapat duduk? Hanya seorang yang boleh duduk. Kerusi yang besar, tapi seorang yang boleh duduk. Siapa boleh duduk, dialah paling mulia di sisi Allah di dalam syurga. Maka Nabi kata, siapa doa kepada Allah supaya aku dapat kerusi tersebut, maka wajib akan ku syafaatkan dia, recommend masuk syurga. 2. Ingat doa Al-Wasilah. Kita dah baca dalam azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Kita dah baca selalu. Wahai Tuhan, Tuhan kepada seruan yang sedang berkumandang, wassalatil qa'imah, dan Tuhan juga kepada sembahyang yang akan didirikan. Kita sembahyang kerana Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Kita sembahyang kerana Allah. Kita sembahyang kerana siapa? Kerana Allah. Maka bila kita sembahyang kerana Allah, kita sembahyang kerana Allah, maka dalam ayat ni kita, dalam doa ni kita kata apa? Ati sayyidana, ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad, kepada pengulu kami, pemimpin kami, sayyidana Muhammad al-wasilah. Kita minta apa? Al-wasilah. Wal fadilah, kita minta kelebihan. Wasyarafa, kita minta apa? Kemuliaan. Wad darajatal aliyatar rafi'ah, darjat yang tinggi di sisi Allah. Wa ba'athul maqamal mahmud, minta supaya Allah letak Nabi Muhammad di satu kedudukan yang terpuji. Alladhi wa'adta, seperti mana yang telah engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau takkan menyalahi janji, wahai Allah. Tu pun selalu di masjid, selalu kalau saya jadi imam, daripada kamat tu saya sambang cepat-cepat mic.
Supaya saya dapat sempat baca lambat-lambat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Kita akan baca ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sebab kalau kita tengok dalam masyarakat kita, lepas pada orang azan, la ilaha illallah. Allah wala. ايش كلام هذا؟ فين دعاء؟ mana dia doa? Allah wala. Apa macam apa? صح. لا كله كذلك. Semua orang buat macam tu. Pergi masjid semua tu Siti. Campak mic cepat-cepat baca. Kadang-kadang Siti pesan dekat muazzin, "Woi, hang baca kat mic tu baca. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah." Baca. Saya akan suruh baca. Kalau kita tak baca macam tu semua orang Saya selalu suruh orang kira. Ada handphone tak? Cuba tengok Ustaz. Berapa saat? Boleh tak? Berapa saat? Bateri habis. Siapa ada jam yang boleh kira saat? Oh, cabut. Oh, cerai dia. Dah kira saat. Kira saat. Saya nak baca paling cepat sekali. Ni paling cepat yang saya boleh baca. Cari. Ada. Okey. Saya mula tak yang tekan. Okey. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لتخلف الميعاد. Berapa saat? 11 lebih, 12 12 دقائق. Ayo. 12 saat. Dan apabila azan di masjid, la ilaha illallah. Allah. 3 saat. Apa benda baca ni? Pasal apa tak berebut ambil doa al-wasilah? Pasal apa tak berebut ambil doa al-wasilah? Wajib syafaat daripada Nabi Muhammad. Wajib kata Nabi Muhammad. Akan ku syafaatkan dia masuk syurga. Dapat recommendation masuk syurga free. Allahu Akbar. Nombor 1 selawat ke atas Nabi. Dan kedua selawat ke atas baca doa apa tadi? Doa al-wasilah. Yang ketiga, kita nak dapat syafaat Nabi Muhammad. Ni 5 benda nak dapat syafaat Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita belajar tentang syama'ilur rasul. Macam mana cara Nabi makan tangan kanan, Nabi minum tangan kanan. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi sa'iri a'mali. Nabi suka kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, buat kerja tangan kanan, semua amalan tangan kanan, muliakan kanan. Kita kiri. Saya kidal. Tapi saya ingat masa di Mesir dulu, saya mengaji dengan guru saya seorang, almarhum Syekh Abdul Aziz bin Said Kaburah Al-Iskandari. Masa kami duduk di Mesir dulu, saya mengaji kitab, saya duduk tulis tangan kiri. Dia marah, saya kata, "Anta hummar anta. Laish hada yamin shimal hada. Uktub bi yamin." Tulis depan orang ni, saya dah berjanggut berjambang, wallahi. Ana عندي في اولاد كبير اينما كنت في مصر. اللحيه هكذا يعني ممكن اطول من هذا شويه. Janggut panjang. Tapi Syekh tak kira dah. Pasal apa tulis yang tadi? Hummar anta dia kata. Kaldai yang tulis tangan kiri. Allahu Akbar. Sampai sekarang saya boleh tulis whiteboard, saya boleh tulis kanan. Kalau tulis laju, kena tulis kiri. Tapi lain semua saya dah boleh kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, sembelih tangan kanan, semua dah boleh buat kanan. Doa mudah-mudahan Allah beri kekuatan boleh kanan. Saya marah anak-anak saya, keluarga saya. Kanan, yamin, kanan. Cedok tangan kanan. Tak mau cedok tangan kiri. Utamakan kanan. Kalau bab ni pun kita tak boleh ikut Nabi Muhammad lagi. Allahu Akbar. Mana lagi-lagi amalan lain? Dosa ceritalah Nabi Muhammad bangun tahajud tengah malam. Kalau benda-benda syama'il yang seumpama ni pun kita tak boleh buat.
Makan, minum tu bab-bab mentega darah pun tak selesai lagi. Benda kecil-kecil macam ni pun tak selesai lagi. Tak cerita tentang Nabi tidur macam mana. Sebab ketika kita nak tidur, kita tidur cara Nabi. Ketika kita makan cara Nabi. Ketika kita minum, kita minum cara Nabi. Bukankah di saat itu kita sedang membayangkan, otak kita sedang bergerak-gerak memikirkan tentang Nabi Muhammad. Dan bukankah di saat itu Nabi Muhammad ada dalam pemikiran kita? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah takkan azab siapa-siapa yang ada Nabi Muhammad beserta dengan dia. Itu yang ketiga, nak dapat syafaat Nabi Muhammad. Yang keempat, kita nak kena ikut dan laksanakan syariat Nabi Muhammad. 4 yang saya kumpul hari ni. Nanti kita cari lagi. 4 perkara nak dapat syafaat Nabi Muhammad. Yang keempat tadi bukan syama'il sajalah, bukan benda-benda kecil lah. Melibatkan seluruh daripada kehidupan Nabi Muhammad. Dan kita jual beli ikut syariat Nabi Muhammad. Kita pergi bank, kita buat pinjaman secara Nabi Islamic loan, ikut syariat Nabi Muhammad. Kita memerintah negara, dunia dan sebagainya ikut pemerintahan cara Nabi Muhammad. Dan kita berekonomi dengan cara ekonomi Nabi Muhammad. Kita mentadbir, kita berhakim, menghukum, kita undang-undang dan sebagainya ikut undang-undang yang telah pun dibawa oleh Nabi Muhammad tu sampai peringkat yang lebih-lebih besar. Bukan sekadar syama'il, bukan secara kepribadian, tapi seluruh daripada kehidupan kita buang kejahilan, kita ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi pada malam ni, walaupun singkat, lebih kurang tak sampai sejam, kita dapat sikit beberapa dalil tentang Maulidur Rasul, kita dapat sikit beberapa dalil tentang kehebatan Nabi Muhammad, kita dapat sikit beberapa dalil tentang kehebatan ummah al-Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, dan kita dapat sikit bagaimana kita boleh mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita lebih-lebih pun kadang-kadang saya malu. Ada Habib dengan kita, ada ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Ni takat ni lah malam ni kongsi sikit-sikit. Dan insya-Allah mudah-mudahan waktu pun dah lajak, insya-Allah ada rezeki. Nah, kalau buka kitab selak satu-satu, pakai dah malam ni kan. Pakai tak tidur dah. Pakai main curi-curi tengok kan. Mudah-mudahan saya dobik saja pun berlambak-lambak ada ni tebal-tebal. Hak dobik saja ni, hak buka kitab pula lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan selama 40 hari ni, kita dapat sikit demi sikit kita dapat tentang kelebihan Maulidur Rasul, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita diberkati, diampuni oleh Allah, diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mereka-mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setakat itu saja. Saya mohon ampun dan maaf yang baik daripada Allah. Salah silap tadi saya sendiri mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.